Kalau saya sebut sedikit pakai wakaf, pasal wakaf, wakaf yang paling orang tercari-cari sekarang wakaf ilmu. Macam wakaf bangunan, bagus. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf buat hospital, semua bagus. Tetapi wakaf begitu, dia ada limit dia. Limitasinya adalah masjid berapa tahun boleh berdiri. Kalau dapat kontraktor kong kali kong, 3 tahun dia teruk dah masjid tu. Bocor sana sini, kongkang-kongkang apa dicampur, contoh. Jadinya barang biasa tak lama, tapi ilmu sampai kiamat. Tuan-tuan sponsor satu orang, dia pergi belajar Fatihah saja. Tak payah ceritalah belajar fiqh, belajar banyak, baca Fatihah. Dia pandai baca Fatihah, dia semayang. Setiap kali dia semayang, tuan-tuan dapat pahala. Dia ajar pula Fatihah kepada orang lain. Orang lain tak pula amal, tuan-tuan dapat lagi. Macam MLM jugalah ni, macam cara step. Baik itu untung sedekah untuk orang yang belajar. Jadi kalau ada anak-anak di kampung kita ni, selepas minggu depan dapat keputusan tak dapat sponsorship ke apa ke, kalau kita boleh bantu-bantulah. Bantu tuan-tuan. Tapi tengok potongannya jugalah. Kalau tak berapa nak membaca esok tu, ambilkan perai bagi. Kalau betul-betul dia layak, result dia pun bagus, mak bapak pun kata memang dia ni rajin, cuma masalah kewangan saja nak pergi, maklum sajalah. Mesti kalau dalam negara, luar negara pun kos makin meningkat juga. Ada satu cerita, ni cerita benar, cerita yang berlaku. Ada satu orang ulama Syria, dia pernah bercerita. Cerita ni disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Dia ni ulama besar di Syria. Dia berkongsi satu cerita yang berlaku depan mata dia di perkuburan Ad-Dahdah. Dahdah ni satu perkuburan dekat dengan Damsyik di Syria. Dahdah ni kalau dengan Masjid Umawi 10 minit. Masjid Umawi ni kita orang Islam kena kenal sebab dia adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa AS nanti. Nabi Isa dia akan turun di Masjid Umawi. Jadi 10 minit dari situ ada perkuburan Dahdah. Dahdah ni kawasan perkuburan tempat bersemadinya para ulama, aulia dan syuhada. Bukan kaleng-kaleng yang ke bumi di situ. Dia dinamakan sepenuh nama seorang ulama hadis yang terkenal dulu di Syria. Jadi Syekh Burhani bercerita, ada satu orang penggali kubur. Dia memang standby dekat kubur tu untuk nak menggali apa semua. Datang satu orang wanita, beritahu, "Tuan, boleh tak saya nak kebumikan jenazah saudara saya lelaki-lelaki?" Boleh, tak ada masalah. Dia pun siapkanlah liang apa semua. Kemudian kata penggali kubur ni, "Aku nampak daripada jauh orang datang ramai, berpakaian hitam bawa jenazah." Buat tak tahu je lah. Dia standby je lah nak kambuskan balik semua. Ketika dia turun nak masukkan jenazah di liang, ra'aitu ajaban. Aku melihat sesuatu yang tak pernah aku tengok selama ini. Fi hadzal athna yang fatihul qabr wa yusbihu rawdatun min riyadil jannah. Ketika jenazah ni nak dimasukkan, aku tengok kubur dia ni tadi sempitnya, jadi luas pula saujana mata memandang. Kemudian aku nampak macam taman bunga lah kubur dia ni. Sudah, dia kata, ini bukan mayat biasa-biasa ni. Wajah malakani akhazahu, dan depan mata aku jenazah yang bawa aku letak tadi, aku tengok ada 2 malaikat ambil jenazah ni bawa tempat lain. Ketika dia sedang nak mengemas-ngemaskan jenazah ini, tapi dia tak cerita kepada siapa-siapa. Dia tak adalah nak tanya kepada perempuan ni tadi, tanya pada orang yang datang. Sebab dia pun rasa ke aku tengah high. Aku pun tak tahu kau ada ketum ke apa ke aku. Dia pun tak tahu kau kena sisya ke takut kan dia jadi pening apa. Jadi kan kalau cakap kan macam aku ni mabuk sangat. Dia tak cerita, dia diam je. Selang beberapa bulan, wanita yang sama datang lagi. Jumpa dengan penggali kubur, "Tuan boleh kubumikan jenazah?" Ni yang dulu datang. Boleh, no problem. Dia pun gali kubur. Gali, masuk lagi, dapat benda yang sama. Tengok kuburnya luas, ada bunga-bunga, taman cantik, dan ada pula wajah malakani akhazal. Datang pula malaikat ambil jenazah dia. Tapi kali ni penggali kubur kata tak boleh jadi. Aku nak kena tanya juga. Dia dah 2 kali dah ni. Ni bukan mabuk lagi ni. Dia berpanggil, "Makcik, minta maaf. Madza kana ya'mal hadza wa dza?" Apakah jenazah yang tadi dan yang saya kubumi sebelum ni dah buat? Makcik tanya, "Apa hal pula?"
Saya tengok benda yang ajaib, dia pun cerita gini-gini. Wanita yang menangis. Maka kata wanita ini, fakana taliban ilmi. Dia kata, amal awal fakana taliban ilmi. Jenazah yang awak tanam bulan lepas, saudara saya, adik-beradik saya, dia ni seorang penuntut ilmu. Jadi memang kalau kematiannya cara begitu tak pelik lah. Dia sedang mati, sedang belajar. Wa kana thani ya'mad najjar yuqaddimu li akhihi nafaqatan talabil ilmi. Yang awak bawa ke bumi tadi, abang kepada dia, pada arwah yang bulan lepas, dia inilah yang menanggung adik dia belajar daripada start belajar. Maka ketika itu si penggali kubur tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' taubah. Dia terus campakkan skop dengan cangkul dia. Dia kata, mulai hari ni aku nak berhenti buat kerja gali kubur. Dia pergi ke masjid, nama masjid Jami' At-Taubah, dekat dengan Syria. Masjid Jami' At-Taubah ini bukan masjid biasa-biasa. Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam Ibnu Jazari ni dulu ulama yang jago-jago ni pernah jadi khatib di masjid Jami' At-Taubah ini. Dia pergi ke masjid Jami' At-Taubah, kemudian dia berhenti gali kubur. Dia nak jadi pelajar semula, dia nak belajar. Sejak itulah si penggali kubur ini, dia mengaji dengan tekun sehingga dia menjadi ulama besar di Damsyik. Dan kalau tuan-tuan cari dalam sejarah penggali kubur itu yang jadi ulama namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar itu maknanya penggali. Dia kekalkan namanya Al-Haffar. Dia nak tunjukkan dia dulu penggali kubur. Syekh Abdul Rahman ni keturunan dia pun ramai yang jadi ulama. Antara Syekh Abdul Razak Al-Haffar dan ramai lagi. Sampai ke Imam Masjid Taubah ketika dia datang nak belajar tu, dia pun heran. Umur dah 40 tahun lebih. Jadi katanya ente kalau nak start daripada A, kena start dengan kitab Matan Jurumiyah. Dia dah tua 40 lebih nak start dengan Matan Ajrumiyah. Dan kalau ngaji pondok, ini kitab bahasa Arab ataupun nahwu saraf. Kita belajar mengenal imbuhan kalau dalam bahasa Melayu. Dia dah tua, tapi tak apalah, dia belajar bersungguh-sungguh. Biasanya kalau peringkat sanawiyah pondok, kalau peringkat 1 atau 2 sanawiyah belajar kitab Matan Ajrumiyah. Lepas tu dia khatam, dia beralih pula kitab lebih tinggi, kitab Al-Imriti, Qawaidud Durriyah, Mulakhas Matan Alfiyah. Luar biasa sekali. Tapi apa pelajaran yang kita boleh ambil? Bantulah orang yang nak belajar. Bantulah. Start minggu depan ni bolehlah kita bantu. Kita pun tak adalah banyak sangat duit, tapi setakat nak tolong belikan tiket kapal terbang tu boleh lah, mampulah kita. Kalau tak ada tiket, aku sponsor tiket. Berapa tiket? 2,000 lebih. Tak apalah, pakcik bayar. Kau belajar elok-elok, jadi orang berguna, jadi engineer, jadi arkitek, jadi apa saja. Balik esok berbakti kepada anak bangsa tanah air kita, bantu agama kita. Kau pandai engineer, kau bantu masjid. Macam mana nak buat engineering. Kau pandai arkitek, kau buat bangunan cantik-cantik, orang tengok, orang ingat Allah. Aduh, dapatlah pahala kepada kita. Jadi hadirin hadirat sekalian, jomlah kita bersedekah. Allah akan beri kita manfaat di dunia sampai di akhirat. Sebenarnya banyak nak cerita, tapi saya kira masa tak mengizinkan nak panjang-panjang sangat. Ada jamuan Oh lagi lah, tak boleh lama-lama lagi, makruh hukumnya ceramah lama-lama. Jadi saya kira sekadar itulah saja tuan-tuan sembang-sembang kita pada malam ini. Macam masjid ni, tahniah lah saya ucapkan. Masjid biasa kipas helikopter ada 1 ni, ada 4. Okey lah, ni kuat lah masjid ni kalau ada 4 kipas helikopter ni. Kalau ditambah 1 lagi sini, saya ingat boleh terbang lah masjid ni. Boleh terbang ni. Saya selalu kempen kalau pergi masjid, minta jemaah bantu tambah aksesori masjid. Biasa kita kempen untuk kipas helikopter ni dah ada 4. Okey lah. Tapi kalau tuan-tuan nak membantu masjid, banyak. Contohnya bil air boleh nak bantu masjid, nambah apa yang ada. Bantulah, sebab benda ni dia jadi jariah kita. Orang semayang pun jadi seronok. Tuan-tuan nak sponsor satu lagi, ni pengalaman kami yang jaga masjid lah. Bantu cuci kapet. Oh ni bagus. Cuci kapet tak murah, mahal juga sebab ada chemical dia. Kita nak minta orang syarikat tu bagi free, dia pun juga siap. Tuan-tuan PKP dah tak ada job, tambah saya nak free kerja. Tuan-tuan sponsorkan, bayarlah 1,000 lebih 2,000. Kapet dia cucikan, dia sedut habis yang hitam ni. Dosa-dosa yang kita tinggalkan atas jadah ni dia tarik balik ni. Cuci kan memang dosa banyak betul atas kapet ni. Kita tak pasal ni, kita sedut kan.
Lepas tu bila jemaah kita datang esok semayang wangi, dia sujud, oh wangi, khusyuk semayang, kita dapat pahala. Banyaklah benda-benda kita boleh bantu masjid ni ya. Saya kira sekadar itu. Buat akhirnya saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dulu digalakkan semua rakyat dia bantu negara. Walaupun Nabi Sulaiman ni kaya raya, tapi dia tak ajar rakyat dia supaya jadi spoon feeding. Kata sama menyumbang, sedikit pun sedikit lah kita bagi-bagikan, mobilisasi dana dipanggil. Jadi tiap-tiap tahun dia buat venue, rakyat dia datang atau ke istana. Dan rakyat Nabi Sulaiman ni bukan manusia dia, termasuklah haiwan. Jadi diceritakan datanglah gajah. Gajah datang bawa kerbau, sumbangan dia kerbau. Kerbau pun datang juga bawa kambing. Kambing pun datang juga bawa ayam. Ayam pun datang juga bawa belalang. Belalang pun datang bawa semut. Semua datang. Kebetulan protokol tak betul susunannya. Gajah duduk sebelah belalang barisan. Gajah dalam bawa kerbau, belalang bawa semut, tak balance. Jadi gajah pandang pada belalang. Belalang, semut je ke? Je ke? Dia tanya je tu. Belalang kecil hati. Mentang-mentang dia bawa kerbau, aku bawa semut, dia sini-sini pula aku lah. Jadi bila berlaku begitu, Nabi Sulaiman terdengar. Nabi Sulaiman pun tegur. Kata dia, al-hadiyatu biqadril muhdi. Sumbangan mengikut kadar penyumbang, ikut kemampuan. Gajah datang bawa kerbau, munasabah sebab saiz dia. Yang tak munasabah adalah kalau belalang datang bawa kerbau, itu melampau. Tuan-tuan malam ni, puan-puan jangan ada semangat. Oh, Ustaz, saya ada semangat ni. Saya nak sedekahkan rumah saya buat mahat tahfiz. Makcik nak duduk mana? Tak apalah, tidurlah kat masjid. Lah jadi asnaf pula. Satu kerja majlis agama yang masuk senarai pula. Tak payah melampau sangat. Kalau ada 10 rumah lain, itulah satu rumah. Lagi mau sedekah, jangan. Dan belalang datang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya kira yang di sini ni semuanya gajah-gajah semua. Marilah kita menyumbang jaga gajah. Orang di luar ada yang susah, kita bantu. Melalui pihak masjid pun boleh. Masjid dia ada dia punya mekanisme juga lah, tabung santunan pada orang susah, asnaf. Boleh bantu macam-macam cara. Tuan-tuan nak personally tolong pun boleh. Tapi jangan anggap tu zakat tuan-tuan. Tu bukan zakat. Zakat ni wajib. Sedekah ni sunat. Zakat mesti melalui majlis agama. Sebab tuan-tuan tak mampu nak santuni 88 asnaf serentak. Zakat dia mesti 8 golongan. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak bayar zakat ke majlis agama. Habis bayar tu saya bayar sendiri. Tuan-tuan bayar ke siapa? Ada anak yatim sebelah rumah. Hello, anak yatim tak masuk asnaf. Yang masuk asnaf orang miskin. Kalau miskin, yatim miskin, yes. Tapi setakat anak yatim belum asnaf. Kalau dia miskin bukan sebab yatimnya dan miskinnya. Tak nak pening-pening tuan-tuan bayar zakat pada majlis agama, dia akan salurkan pada 8 golongan. Tapi nak membantu personal, siapa-siapa pun boleh. Macam anak-anak sekolah boleh. Macam hari esok ni balik kan boleh tuan-tuan bincang dengan isteri. Yang abang jadi semangat pula nak sedekah, nak yatim semua ni. Ingat hari Senin ni abang nak jumpa dengan guru besar sekolah, nak minta senarai anak yatim. Kita bantu dia makan free di kantin. Itu kan benda kecil-kecil ya. Jadi pesan pada guru besar, budak-budak yatim darjah 1, darjah 2, 3 ni, dia makanlah apa dia nak makan. Bilang tahu saya bayarkan dia tak boleh. Tuan-tuan bincanglah dengan isteri, benda duit ni kena bincang dengan Menteri Pertahanan ni. Saya tak tahan dia soal, kena tahan. Kena bincang dengan Menteri Pertahanan, bukan Menteri Kewangan, tahanan. Bincang dulu yang ni, melibatkan duit ni, belanja budak-budak makan. Tuan-tuan kalau tak buat, asyik baby masuk surga esok. Jangan main-main, lepas dia tiap tahun menolong back to school program. Sebenarnya program tu sangat bernilai surga. Budak-budak belajar. Tuan-tuan, potong lain sekarang, pergi bayarkan makan di kantin. Tapi bincang dengan rumah. Ya, betul juga lah ustaz tu bagi idea. Kita tolonglah budak-budak yatim di sekolah. Anak yatim ni besar pada yang abang pun pernah dengar di ustaz dulu lain lah, pernah ceramah. Anak yatim ni yang kalau kita pegang dia punya rambut yang satu helai rambut, satu pahala yang. Jadi itu baru rambut anak dia. Kalau mak dia lagi banyak lah yang bayar.
Selamat maju jaya lah kalau guna skrip begitu. Selamat maju jaya lah saya ucapkan ya. Minta maaf ketua bawa-bawa sekadar itu sembang-sembang pada malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan dan kelewatan tadi. Dan moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita Allah berkati mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Masih ada saya.